Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jojen, salam ABC 2.0, anak yang baik lagi cerdik. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi kerana kita masih diberikan ruang dengan nikmat kesihatan dan masa untuk sama-sama kita berada di dalam Bicara Jojen pada hari ini. Sidang penonton sekalian, bermula Mac 2020, dunia telah dikejutkan dengan pandemik yang sangat menakutkan dan telah meragut banyak jiwa. Itulah COVID-19. Ekoran dari ini, sistem pendidikan telah berubah secara total daripada bersemuka kepada pembelajaran atas talian. Justru itu, pihak pengurusan SMK King George ke-5 telah mengenal pasti masalah yang timbul dalam PDPR 1.0 dan 2.0. Masalah-masalah yang dikenal pasti ditangani dalam PDPR 3.0. Baiklah para penonton, sebentar lagi marilah sama-sama kita saksikan Bicara Jojen yang akan mengupas persoalan keberkesanan PDPR 3.0 di SMK King George ke-5. Mari sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ABC 2.0. Sidang penonton yang dihormati sekalian, pada hari yang bertuah ini dapat kita bertemu sekali lagi dalam program Bicara Jojen. Seperti kita sedia maklum, semenjak melandanya pandemik COVID-19 bermula daripada Mac 2020, isu PDPR sering menjadi perbincangan. Justru itu pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk membicarakan tajuk keberkesanan PDPR 3.0 dan fokus kepada sekolah King George ke-5 Seremban. Jadi untuk itu saya ingin perkenalkan bersama saya pada pagi ini adalah Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan King George ke-5 yang berusaha Tuan Haji Roslin bin Balia. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Majlis Bicara Jojen pada hari ini. Terima kasih Puan Moderator. Terima kasih. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, boleh tak Tuan Haji tolong kongsikan tentang skop PDPR 3.0 di SMK King George ke-5? Okey, terima kasih. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya dalam ruangan kita kali ini. Dan untuk bagi menjawab soalan moderator tadi, PDPR 3.0 yang dilaksanakan di SMK King George ke-5, ia meliputi ruang lingkup yang lebih luas. Ya, kita tidak boleh memandang begitu sempit, tapi kita luaskannya, dan pembelajaran secara maya ataupun online berfokuskan kepada akademik, sama ada secara online ataupun offline. Semasa PDPR 1.0 yang mula-mula kita laksanakan dulu, guru-guru, ya, sahabat-sahabat pendidik kita dan pelajar-pelajar dalam keadaan tidak bersedia. Maklumlah, dalam satu norma baru, satu suasana yang baru, dan namun semakin hari, dari hari ke hari, kita dapat melihat keberkesanan PDPR itu meningkat dari masa ke semasa, sama ada dari segi kualiti, sama ada dari segi penyampaian, pembelajaran dan sebagainya. Dan kita, guru-guru kita bertambah mahir dengan menggunakan pelbagai teknik, pelbagai kaedah dan juga pelbagai peranti untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak pelajar kita, Puan Moderator. Di samping itu juga, SMK King George ke-5 telah dipilih sebagai sebuah sekolah TS25 kohort 6, dan kita kena ingat, dalam sekolah TS25 ni dia ada 4 elemen. Yang pertamanya pengurusan yang cemerlang, keduanya seperti saya kata tadi, guru yang berkualiti, ketiga pelajar-pelajar dapat belajar dalam keadaan kondisif walaupun dalam keadaan PDPR ini, dan yang keempatnya adalah penglibatan komuniti, masyarakat dan sebagainya. Jadi untuk itu, bagi meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti melalui PDP yang bermakna, maka kami di SMK King George ke-5 telah menitik beratkan aktiviti yang melibatkan pembentukan sasiah. Contohlah, contoh, kita telah mengadakan slot motivasi yang melibatkan
penceramah jemputan, dan penceramah pula kita ambil penceramah yang hebat, dan mengenai juga ceramah sasiah dan kepimpinan pelajar-pelajar, serta perkongsian kata-kata hikmah, kata-kata nasihat, dan juga tak lupa kita untuk pelajar-pelajar Islam, kita mengadakan majlis bacaan Yasin dan tazkirah pada setiap hari Jumaat. Dan kita juga mengadakan pelbagai aktiviti co-curriculum secara maya yang kita akan jelaskan selepas ini. Okay, terima kasih Tuan Haji. Saya dimaklumkan semasa PDPR 3.0 ni, SMK King George kelima telah mengadakan satu ujian keberkesanan. Jadi boleh Tuan Haji kongsikan dapatan tentang ujian keberkesanan 3.0? Okay, dalam hidup kita ni, kita mesti ada satu ujian. Ujian ni tujuannya untuk meningkatkan kefahaman kita dan untuk kita meningkatkan apa yang telah anak-anak kita belajar. Apa saja aktiviti perlu ada ujian. Justru itu pada bulan Julai tahun ini Tohi, kita telah mengadakan pihak pengurusan dan guru-guru telah bersetuju untuk menggunakan satu ujian keberkesanan PDPR yang telah dilaksanakan secara berjadual. Yang melibatkan semua pelajar dari tingkatan 1 hinggalah ke tingkatan 5. Jadi unit peperiksaan dan penilaian SMK King George kelima telah membuat hasil daripada ujian tersebut, kita telah membuat analisis yang berdasarkan ujian tersebut. Hasil daripada analisis tersebut didapati seperti yang kita tertera di skrin kita ini, di bar graf. Hasil daripada analisis tersebut didapati grade purata bagi setiap tingkatan kurang daripada 3.5 seperti yang kita paparkan ni. Dan bagi pendapat saya, ini menunjukkan satu kejayaan dalam PDPR 3.0 Puan Moderator serta penonton-penonton yang saya hormati sekalian. Berdasarkan pengalaman PDPR 1.0 dan 2.0, guru menjadi lebih kreatif dan berusaha menggunakan pelbagai kaedah, pelbagai platform, dan pelajar-pelajar juga telah bersedia dengan pembelajaran secara norma baharu. Cuba kita tengok, kita tengok tingkatan 3. 2.91 itu yang paling baik. Kenapa saya tujukan pada tingkatan 3 ni? Sebab mereka dah ada pengalaman. Jadi yang agak teruja bagi kami adalah grade purata tingkatan ni semuanya bawah daripada 3.5. Bagi saya ini adalah satu kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah saya nak katakan, masa PDPR kita ada 3 kandungan. Satunya kandungan asas. Ini yang kita laksanakan sewaktu PDPR. Kemudian kita ada kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Dan saya yakin apabila sekolah dibuka nanti, kita akan laksanakan kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Dan hasil daripada grade purata ni saya rasa lebih mengecil. Maksudnya mengecil, lagi kecil, lagi baik. Saya rasa itu yang kita dapat terangkan tentang keberkesanan, ujian keberkesanan PDPR 3.0 tu, Puan. Boleh Tuan Haji kongsikan sedikit tentang intervensi berdasarkan daripada dapatan ujian keberkesanan tu? Okey. Tadi saya dah kata, salah satu elemen dalam TS25 adalah penglibatan komuniti, penglibatan ibu bapa, PIBG dan kita punya networking di luar. Di sini, di King George kelima, hasil pemuafakatan PIBG bersama dengan pengurusan sekolah dan warga sekolah, kita telah menubuhkan G Studio dengan kerjasama PIBG. Kita lah tahniah, terima kasih kepada pengurus kepimpinan PIBG dan kemudahan untuk para guru menyediakan rakaman PDPR dalam studio ini. Seperti kita tengok hari ini adalah studio G Studio kita yang telah diusahakan oleh PIBG dan semua aktiviti termasuk pelbagai bentuk pertandingan yang disertai oleh anak-anak di King George kelima ini secara lisan ataupun atas talian, kita banyak menggunakan kemudahan G Studio kita ni, Puan. Tahniahlah, hebat jugalah pengurusan KGB sehingga berjaya menghasilkan G Studio dalam masa yang singkat saya dengar. Okey, tahniah Tuan. Seterusnya kita akan masuk ke segmen kedua, iaitu kita akan dengar sedikit dapatan daripada penolong kanan hal ehwal murid. Salam sejahtera. Untuk pengurusan unit HEM, saya akan fokuskan kepada 3 perkara.
Yang pertama, status peranti murid. Yang kedua, capaian internet. Dan yang ketiga, intervensi. Unit HEM telah menjalankan soal selidik dalam kalangan warga SMK KGV, iaitu murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 6 mengenai status peranti mereka dan juga mengenai capaian internet di kawasan tempat tinggal mereka. Okey, daripada soal selidik tersebut, kita boleh dapati dalam catatpai ini di mana seramai 248 orang murid berkongsi peranti. Okey, dan status yang paling tinggi adalah tingkatan 1 dan tingkatan 2, iaitu seramai 21% yang mewakili 51 orang setiap kelas tersebut. Seterusnya, daripada 248 orang murid yang berkongsi peranti tadi, seramai 69 orang daripadanya menghadapi masalah peranti, iaitu mereka menghadapi masalah untuk menyertai PDPR secara atas talian. Ini adalah kerana yang pertama mereka terpaksa berkongsi peranti dan yang kedua berkongsi peranti kerana mempunyai ramai adik-beradik. Okey, jadi mereka terpaksa bergelir-gelir untuk menyertai kelas secara atas talian. Baiklah, fokus yang kedua kita ialah capaian internet. Ya, di mana daripada soal selidik yang telah kita buat, kita dapati bahawa murid-murid kita ada yang mempunyai masalah capaian internet di mana capaian di kawasan mereka lemah dan sangat lemah. Okey, jadi daripada carta palang ini kita boleh lihat ini adalah murid-murid yang mempunyai bilangan murid-murid yang mempunyai masalah, iaitu di mana kalau kita lihat di sini tingkatan 6 adalah yang teramai sekali, iaitu seramai 16 orang berbanding dengan tingkatan 4 hanya 5 orang sahaja. Baiklah, unit HEM telah menjalankan beberapa intervensi untuk fokus kepada dua masalah tadi, iaitu masalah peranti dan juga masalah capaian internet. Okey, yang pertama kita telah memberi bantuan laptop kepada 10 orang murid yang benar-benar kurang berkemampuan, yang terdiri daripada 5 orang murid arus perdana dan 5 orang murid tingkatan 6. Okey, sumbangan laptop ini kita perolehi dari pihak luar. Intervensi yang kedua adalah bantuan data kepada murid yang kurang berkemampuan. Okey, bantuan data ini dikeluarkan oleh unit HEM di bawah jawatan kuasa bantuan dan juga ada juga dalam kalangan guru-guru subjek yang memberi sumbangan keuangan. Yang ketiga, untuk menggalakkan penyertaan murid secara atas talian dalam PDPR ini, kita juga telah membuat intervensi penggunaan e-buku kawalan kelas, di mana buku ini diisi oleh guru secara atas talian. Kemudian kita juga menyediakan link kehadiran yang diisi oleh murid, disediakan oleh guru bestari. Seterusnya, guru-guru juga perlu mengisi kehadiran murid ataupun penyertaan murid secara atas talian ini dalam sistem SPDPR yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Dalam sistem ini, kita akan buat analisis melihat penyertaan murid dalam PDPR secara atas talian. Seterusnya, bila didapati ada murid yang kerap tidak menyertai, maka kita akan keluarkan surat peringatan. Akhir sekali, guru subjek akan menghantar terus kehadiran kepada penjaga. Jadi di sini penjaga boleh melihat sama ada anak-anak mereka menyertai PDPR ataupun tidak. Okey, jadi saya berharap dengan intervensi-intervensi yang kita jalankan ini akan dapat membantu meningkatkan lagi penyertaan murid dalam PDPR secara atas talian. Sekian. Pengalaman PDPR 1.0 dan 2.0 telah mendewasakan kami di tim KOKO untuk merancang aktiviti core curriculum mengikut norma baharu. Semua aktiviti, baik sukan permainan, kelab, persatuan dan badan beruniform telah dirancang secara berpusat dan akan dijalankan secara online. Oleh itu, aktiviti secara berpusat akan melibatkan semua murid untuk menjalankan aktiviti tanpa mengira unit
yang dianggotai oleh setiap murid. Dan aktiviti-aktiviti ini akan dikelolakan oleh unit-unit core curriculum yang berbeza setiap bulan. Apabila sesi persekolahan telah dibuka dan perjumpaan core curriculum secara bersemuka masih belum dibenarkan, maka kami meneruskan perancangan untuk mengadakan aktiviti core curriculum secara online. Jom kita saksikan aktiviti-aktiviti yang telah dirancangkan secara berpusat. Di antara aktiviti yang telah dijalankan ialah Bulan Kesenian dan Kebudayaan, yang berikutnya adalah Bulan Kerohanian yang dijalankan semasa bulan Ramadan, Detik Keriangan yang dikelolakan oleh Kelab Fotografi, Bulan Bahasa yang melibatkan semua panitia bahasa. Di antara aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di dalam Bulan Bahasa ialah Spell It Right yang dikendalikan oleh panitia bahasa Arab, aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh panitia bahasa Melayu, Bengkel Penulisan Cerpen oleh panitia bahasa Tamil, dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh panitia bahasa Inggeris. Berikut adalah aktiviti-aktiviti sukan dan permainan yang dijalankan sepenuhnya di atas talian. Aktiviti-aktiviti yang telah dirancang adalah untuk pencapaian murid secara holistik, bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi cemerlang di dalam core curriculum dan juga sahsiah. Kecemerlangan murid di dalam PAJSK diukur dengan pencapaian grade purata PAJSK bagi setiap murid. Jadi kita dapat saksikan di dalam slide yang dipaparkan adalah pencapaian GPS mengikut unit, iaitu kelab dan persatuan, badan beruniform dan sukan permainan bagi setiap tingkatan. Data ini diambil sehingga 30 Julai 2021. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, GPS PAJSK sehingga 31 Julai 2021 ialah 2.88. Sedangkan KPI SMK King George ke-5 ialah 1.62. Kita masih lagi mempunyai ruang masa untuk memperbaiki markah GPS untuk core curriculum. Sehubungan itu, unit core curriculum telah merancang intervensi untuk mengecilkan nilai GPS SMK King George ke-5. Di antara intervensi yang telah dirancang dan telah dijalankan ialah yang pertama, aktiviti core curriculum secara berpusat yang melibatkan semua murid tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Kami mewajibkan semua murid menyertai pertandingan-pertandingan yang telah dianjurkan di peringkat sekolah. Intervensi yang kedua ialah mengelolakan pertandingan peringkat daerah untuk memberi peluang murid mendapat sijil peringkat daerah. Aktiviti yang dikelolakan oleh SMK King George ke-5 ialah kuis bahasa Inggeris peringkat daerah Seremban yang melibatkan lebih daripada 70% murid layak mendapat sijil peringkat daerah. Manakala penyertaan dari murid-murid sekolah lain di daerah Seremban mencecah 3,000 orang. Intervensi yang ketiga ialah mengelolakan pertandingan peringkat kebangsaan
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, SMK King George ke-5 akan mengelolakan Georgian Science Mathematics Technology Online Challenge pada 9 hari bulan Ogos sehingga 19 hari bulan September yang melibatkan 3 jenis pertandingan, iaitu Microbit Challenge, yang kedua Science Craft, dan yang ketiga Georgian STEM Online Challenge, iaitu kuis STEM untuk semua murid sekolah menengah di seluruh Malaysia. Manakala intervensi yang terakhir yang dijalankan oleh unit core curriculum ialah menerbitkan 2 video sebagai panduan pengiraan GPS PAJSK kepada seluruh warga sekolah untuk melayakkan murid mendapat grade A di dalam PAJSK, maka intervensi yang terakhir perlu dijalankan, iaitu setiap murid wajib menyertai sekurang-kurangnya 2 pertandingan di peringkat kebangsaan bagi 2 unit yang berbeza. Sehubungan itu, unit core curriculum telah mewajibkan semua murid menyertai virtual run merentas desa peringkat kebangsaan anjuran UiTM Puncak Alam untuk sukan dan permainan, dan yang kedua, sudah semestinya program pengelolaan SMK King George ke-5 semua murid diwajibkan menyertai kuis secara online. It takes a village to raise a champion. Untuk melahirkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan cemerlang dalam semua aspek, kita perlu bekerja bersama-sama. Kita berada di dalam perahu yang sama, pendayung di tangan kita. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita gerakkan, bantu kami para guru menyokong program-program yang telah dirancang demi kecemerlangan core curriculum anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kembali kita ke segmen terakhir dalam Bicara Georgian pada hari ini. Jadi sebagai penutup program kita pada hari ini, bolehkah Tuan Haji kongsikan harapan Tuan Haji kepada warga sekolah King George ke-5 dalam meneruskan pembelajaran secara norma baru bagi merealisasikan misi dan visi sekolah? Terima kasih kepada Puan Rohana selaku moderator dalam rancangan Bicara Georgian pada hari ini. Harapan kita untuk PDPR 3.0 dan seterusnya lah ya. Ya. Kita dalam norma baru, kita buat yang terbaik. Selaras dengan misi-visi SMK King George ke-5 sebagai sekolah TS25. Misi kita berbunyi melaksanakan pendidikan holistik demi kecemerlangan warga sekolah, dan visi kita adalah SMK King George ke-5 menjadi sekolah unggul di Malaysia. Hasil daripada gabungan misi dan visi ini, dan kita ambil dalam keadaan kita PDPR ini, insyaAllah ya, kita harapan kita adalah untuk melahirkan anak-anak yang holistik, dan kita dapat menjanakan pendidikan holistik berlaku di King George ke-5, dan dalam kita ke arah untuk menjadikan sekolah ini sekolah yang unggul di Malaysia. Dan kita juga dalam kita keadaan begini, kita tidak boleh cepat mengalah. Ya, kita teruskan usaha kita demi kecemerlangan anak-anak. Walaupun dalam keadaan pandemik ini, pendidikan kena diteruskan. Keutamaan kita adalah untuk menjadikan anak-anak ini anak-anak yang hebat. Selaras dengan tagline King George ke-5, it takes a village to raise a champion. Kita nak lahirkan juara, seperti tuan-tuan dan puan-puan tengok di skrin belakang kita ni. It takes a village to raise a champion. Kita nak lahirkan juara. Kita guru, ibu bapa, komuniti, jabatan pendidikan, PPD kena bekerja bersama-sama untuk melahirkan juara. Dan KGV juga terkenal dengan salah satu tagline, iaitu never say no. Kita jangan kata tidak. Kita teruskan, dan jangan jadikan pandemik ini sebagai halangan untuk kita tidak bekerja untuk menyalurkan pendidikan kepada anak-anak.
InsyaAllah dengan hasil kerjasama kita semua daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, PPD, ibu bapa, warga, guru-guru kita yang hebat serta anak-anak kita, insyaAllah PDPR kita ni akan lebih berkesan pada masa-masa yang akan datang. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, bekerjalah untuk anak-anak kita, bekerjalah untuk aset negara kita untuk melahirkan anak-anak yang hebat. InsyaAllah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Jadi saya rasa sampai di sini saja perkongsian maklumat kita pada hari ini. Terima kasih Tuan Haji. Seterusnya, sidang penonton yang dihormati sekalian, terlalu banyak perkara tentang keberkesanan PDPR 3.0 yang telah dikongsi oleh Tuan Haji sebentar tadi. Saya bagi pihak warga kerja Bicara Georgian ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Haji Rosli bin Balia, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan King George ke-5 selaku tetamu jemputan kita pada pagi ini. Moga anak didik kita akan terus maju bukan sahaja dalam bidang akademik, malah dalam bidang sahsia dan juga co-curriculum. Sebelum mengundurkan diri, saya ingin mohon maaf atas kekurangan yang ada sepanjang program ini berlangsung. Moga kita akan bertemu lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.